Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Al-Mishkatul Masabih, bab siwak, berkait dengan siwak. Jadi oleh kerana kitab ini telah sampai, saya akan baca hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, kerana hadis pertama dan hadis kedua telah kita bincang pada minggu lepas. Jadi bab siwak ini ataupun kita sebut dengan mafhum gosok gigi ataupun membersihkan ruangan mulut. Jadi perkara itu telah saya jelaskan sebelum ini. Jadi bab siwak ini sebenarnya masih lagi berada di bawah kitab Taharah. Masih lagi berada di bawah bab Taharah. Baik, hadis yang ketiga. An Hudzaifah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qama lit-tahajjud min al-lail yashushu fahu bis-siwak. Daripada Hudzaifah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bangun untuk mengerjakan sembahyang tahajud pada waktu malam, baginda menggosok mulutnya. Yang ni menggosok gigi lah maksudnya. Fah tu asal makna mulut, fahu makna mulutnya. Tapi maksud di sini gosok gigi dengan siwak. Yang ni dengan siwak ni asal makna kayu siwak. Itu asal makna dia. Sebab zaman itu alat yang digunakan untuk gosok gigi adalah kayu siwak yang dipotong, kemudian dilembutkan bahagian ujung itu. Itulah bentuk siwak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kalau kita zaman kita sekarang ni, walaupun kita tidak guna kayu siwak, bahkan kita guna alat lain, tapi sebenarnya dia tercapai juga maksud yang disebutkan dalam hadis ini. Maknanya kita dapat pahala jugalah. Sebab maksud gosok gigi itu adalah membersihkan ruangan mulut. Bahkan setengah-setengah berus gigi itu, dia ada pula bahagian belakang dia tu untuk kita bersihkan ruangan pada lidah itu. Pada lidah itu. Sebab lidah pun termasuk salah satu anggota yang berada di ruangan mulut yang disebut dalam hadis supaya dibersihkan juga. Termasuk juga. Cuba tengok huraian di bawah itu. Hadis ini menunjukkan mustahab gosok gigi dalam keadaan yang lain, iaitu bangun dari tidur. Puncanya ialah kerana tidur menyebabkan bau mulut berubah, iaitu mulut tu berubahlah daripada mungkin kita sebelum tidur tu kita dah gosok gigi, bahkan tak makan apa pun, minum pun tidak, tidur tiba-tiba berbau juga. Jadi berbau itu puncanya kerana kita tidak berlaku pergerakan pada mulut tu, kita tidur. Bakal kalau bahasa Kelantan boleh jadi betul dia panggil pak tu. Kalau bahasa Kelantan pak tu maknanya dengan sebab kita tak bercakap, maknanya kita kata anggota lidah dan sebagainya bila dia tidak bergerak, maka dia menyebabkan berbau. Itu satu. Yang kedua, punca berbau ni juga salah satunya kerana rihul jauf, iaitu angin daripada dalam perut itu. Dan bau tu sendiri pun dia bergantung juga sebenarnya kepada makanan yang kita makan. Maknanya banyak pengaruhnya. Banyak pengaruh juga bau mulut itu. Ataupun mungkin gigi itu bermasalah, boleh juga sebab berbau. Baik. Sebenarnya dalam syarah hadis disebut bahawa gosok gigi selepas bangun daripada tidur, maknanya bangun tidur waktu malam itu.
Inilah waktu yang paling ditekankan supaya gosok gigi berbanding waktu lain. Sebab apa? Sebab waktu itu dia banyaklah kita nak salat subuh, nak bersama keluarga. Sebab tidur tu mulut tu berbau kuat berbanding dengan keadaan yang lain. Itu salah satu yang disebut oleh ulama. Di perkara ni dalam kitab Bulughul Maram dia bincang agak panjang jugalah. Baik, seterusnya ia juga menunjukkan sunat gosok gigi setiap kali berlaku perubahan bau mulut. Kata-kata perawi bila bangun pada waktu malam zahirnya menunjukkan hukum ini berkait dengan semata-mata bangun dari tidur. Mungkin juga maksud hadis ini bangun untuk mengerjakan sembahyang. Lalu hukum ini merujuk pada hadis pertama, sunat gosok gigi untuk salat. Bab pertama kita bincang tu. Dia begini ya. Kalau dalam syarah Nasa'i itu sebenarnya dibincang dengan lebih panjang lah. Yang mana kalau kita perhatikan dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ni, dia sebenarnya bab ni dia lebih ketat lagi. Mana penekanan dalam mazhab Syafi'i dalam bab kebersihan ni dia lebih daripada mazhab lain. Tu. Kalau dalam bab taharah ni sebenarnya. Baik. Selain daripada apa yang disebut di sini, mungkin maklumat lain yang saya boleh kongsi. Dia sebenarnya gosok gigi seperti bab pertama yang kita bincang. Sebab apa disunatkan gosok gigi khusus untuk waktu ni. Sebabnya ulama sebut galakkan gosok gigi ni dia bukan kerana untuk salat saja. Kalau kita tengok dalam hadis ada dengan maksud untuk bersama keluarga. Nabi tekankan. Kita sebut dah sebelum ni pada minggu lepas. Nak baca Quran misalnya. Tapi untuk hadis ini saja. Bila dia sebut bangun daripada tidur, mana hak ni dia lebih khusus lah. Walau bagaimanapun para ulama mengatakan ini juga berkait dengan salat. Sebab apa bila bangun tu kita nak salat tahajud. Kalau Nabi salat tahajud lah, mungkin yang tidak salat tahajud kita kata dia salat subuh. Tapi kukuk mana pun berkait dengan salat. Mana dalam syarah ni juga sebut dalam hadis yang kedua yang kita bincang, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Setengah tu indal wudu ada sebut mana ketika wudu untuk salat tu itu dianggap sebagai istihbab, sunatlah kita gosok gigi tu. Jadi maknanya gosok gigi ni yang ditekankan di sini selain daripada untuk salat, dia untuk jaga kebersihan. Hak tu sebenarnya kebersihan. Sebab itulah dalam hadis yang keempat tu dia sebut gosok gigi ini termasuk dalam fitrah. Bila sebut fitrah, maknanya amalan gosok gigi ditekankan bukan dalam syariat Nabi saja. Bahkan dalam syariat Nabi Isa, Nabi Musa seterusnya. Nabi-nabi dulu pun syariat gosok gigi ini memang sudah ada. Itulah yang dimaksudkan fitrah dalam hadis yang keempat ini. Jadi amalan gosok gigi yang ditekankan oleh Nabi merupakan amalan yang diwarisi daripada turun-temurun, daripada nabi-nabi terdahulu. Maknanya perkara ni perkara besar lah. Jadi kalau umat Islam solat yang begini penting, kita kata solat yang begini penting kerana mulut berbau dengan sebab makan sesuatu, Nabi tak benar datang solat ke masjid. Sebab apa? Sebabnya bila mulut berbau tu dia salat ni maknanya kita bermunajat dengan Allah lah, baca ayat Quran dan sebagainya. Itu satu perkara. Yang lebih besar lagi dilihat juga dari sudut makna mengganggu orang lain. Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi yang tidak berurusan dengan manusia. Mesti ada berurusan dengan manusia. Tu. Jadi untungnya kita umat Islam, sebab apa? Sebab bila kita gosok gigi tu dalam hadis selepas ni, hadis yang ke berapa saya tak ingat, kita bukan sekadar dapat kebersihan, kesihatan dari sudut duniawi, tapi kita dapat mardatillah, redha Allah tu kita dapat. Itu kelebihan. Padahal kalau tidak Islam pun gosok gigi juga sama kau tengok dalam internet tu buaya dia gosok gigi. Dia ada hijau khusus bagi gosok gigi buaya tu. Makna binatang pun dia gosok gigi. Tapi bukan dia gosok sendirilah. Hak duduk lautan tu dah hak dalam zoo tu. Jadi apakah kita manusia?
Jadi maknanya orang yang tidak jaga kebersihan mulut ni, cuar dalam bab tu, mengabar tu, sebenarnya dia sangat jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Jadi kena berhati-hatilah. Sebab hidup kita ni, kita baca Quran, kita berzikir, tiba-tiba mulut berbau. Kalau dengan manusia pun terganggu tu. Dia anggap biadab tu. Dia anggap mana tidak hormat kepada orang lain. Jadi bila baca Quran, bila semaya, tiba-tiba tidak jaga, cuba bayangkanlah. Sudah tentu kita boleh kata, sebab tu dalam syarah hadis sebenarnya disebut, maknanya seseorang yang mulut berbau, dia salat memang tidak berkualiti. Salat dia tu tidak berkualiti. Dia baca Quran, mulut dia busuk bau, tidak berkualiti. Kita kena berhati-hatilah. Sebab syaitan ni dia akan tipu kita. Kita nak beribadat, dia benarkan, tetapi dia cuba untuk mengurangkan kualiti ibadat itu. Itu syaitan. Dia suruh pakaian tu kotor, dia suruh kita tak mandi, jadi semaya pun dalam keadaan yang letih. Dia nak gitu. Kalau nak suruh tinggal semaya, puak kita tak tinggal semaya. Puak kita kukuk mana pun semaya, tapi dia akan cuba juga supaya semaya itu jadi tidak berkualiti. Sekadar lulus dari sudut fardu ain sahaja. Orang panggil lulus semaya tu, sekadar tu saja. Tu cara syaitan. Kena berhati-hatilah. Sebab apa? Sebab kalau dalam Tawdihul Ahkam, syarah Bulughul Maram itu, dia sebut, dia kata syaitan ni mana setiap sudut dia nak supaya kita ni jadi kurang hubungan dengan Allah itu. Tu perangai syaitan. Kok mana pun, hatta kita baca Quran pun, popok ni kalau tak suwi baca Quran, tak leh dia baca Quran sama. Lagu mana nak buat biar baca Quran dia tu boleh pahala sikit ataupun tak boleh pahala langsung. Semaya dia tu biar tidak berkualiti. Salah satunya dari sudut mulut berbau tu. Itu kena berhati-hatilah. Jangan kita ingat kita semaya ni, kita rasa Allah beres dah kita. Lega banyak kau dah kita semaya, kita baca Quran. Cuba semok kualiti ibadat kita. Kena semok tu dari segi khusyuk. Memang kerja itu saya kata, kerja dia. Sebab itulah ulama juga ada sebut, setiap anjuran daripada Nabi, atau kita boleh guna bahasa yang ringkas, setiap sunnah yang Nabi ajar, semuanya merujuk kepada lawan syaitan. Bila kata itu sunnah Nabi, satu amalan itu bila sabit ianya sunnah Nabi berdasarkan riwayat yang sahih, maka dia ada unsur lawan syaitan. Tu ada ulama kata begitu. Memang betul sungguhlah. Apa yang disebut itu. Baik. Baik. Gosok gigi berkait dengan kecintaan Nabi SAW kepada kebersihan dan kebencian Rasulullah kepada bau yang tidak menyenangkan. Justru itu, bila baginda bangun dari tidur yang lama, bukan qailulah. Kalau qailah tidur sekejap, waktu zuhur tu dia panggil qailulah, tidur sekejap. Tak ada orang tidur masa tu siapa tutup nela rakaat batal golek, tak ada. Hak tu malam tu tidur gitu. Jadi kalau tidur sekejap tu, tu lain. Lain. Jadi maksudkan di sini mana tidur yang lama. Baginda akan menggosok giginya dengan menggunakan alat yang sesuai di zaman itulah, siwak itu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bau dan mendatangkan kecergasan untuk bangun selepas dikuasai oleh tidur. Ini termasuk antara khasiat gosok gigi, iaitu memberikan kecerdasan dan kesegaran. Baik, dia ada kitab baru ya, huraian Tawdihul Ahkam tu antara kitab baru. Dalam kitab tu dia bukan syarah menggunakan teks-teks klasik saja, tidak. Tapi dia ambil juga pandangan doktor gigi lah kata-kata. Mana kesan gosok gigi ni kepada tubuh ni, mana setahu mana. Tu. Dia bincang tu. Memang dia meninggalkan. Nak tahu mudah ya. Kita boleh buat apa ni kita kata analisa lah tadi kita. Malam ni misalnya, malam ni kita tak gosok gigi. Makan tu tak tala, gigi tu tak gosok. Lagu mana rasa? Kita selesa ke tidak? Lepas tu esok kita gosok gigi. Nak tidur malam, cuba rasa perbezaan dia. Lepas tu lusa tu, lepas gosok gigi tu ambil wuduk pula. Cuba rasa perbezaan dia. Sebab itulah dalam kitab Tawdihul Ahkam dia kata apa yang disebutkan oleh Nabi dari sudut kebersihan ni semuanya sesuai dengan ilmu ni, kesihatan. Memang sesuai. Tu. Bahkan seseorang yang tinggal anjuran Nabi dari sudut penjagaan ni tubuh ni, dia boleh menjejaskan kesihatan tu. Tu maknanya inilah yang dia katakan fitrah. Dalam hadis keempat tu dia sebut fitrah gosok gigi tu.
Mana fitrah ni maknanya apa yang diajar oleh Nabi itu sesuai dengan dengan tubuh badan manusia yang Allah buat secara fitrah, sesuai. Maknanya kalau tak gosok gigi jadi lagu mana? Dia menjejaskan kesihatan. Sudah kita kata gigi yang gosok ni boleh menjejaskan penglihatan mata. Banyak perkara tu kaitan dia tu. Banyak perkara. Mana besar sangatlah. Sebab tu hadis yang kelima ke hadis ke berapa saya tak ingat. Dia ada bincang juga perkara tu. Tengok selepas ni lah. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bau dan mendatangkan kecerdasan untuk bangun selepas dikuasai oleh tidur. Ini termasuk antara khasiat gosok gigi, iaitu memberikan kecerdasan dan kesegaran. Baik, ada juga setengah ulama, di sini tidak disebut dalam kitab lain lah. Dia kata tidur-tidur ni dia panggil mati kecil. Hak mati yang besar tu kiamat mati besar, kiamat kecil, istilah-istilah yang digunakan. Tu. Sebab apa? Naum tu, naum bukan sinah. Kalau sinah as tu lain, sinah ni maknanya mengantuk. Kalau nuas itu maknanya tidur tu tapi tidak sepenuhnya. Bila kata naum ataupun yang ni tidur tu maknanya semua anggota tu kita kira tidak berfungsi dah. Tidak, sebab tu setengah-setengah kira kita berguna po tidur mati, po mati tidur, po mati tidur. Nyawa pun selalu. Kita kata dah. Jadi maknanya keadaan tubuh dia tu begitu. Bila tidur tu digandakan sebagai akhul maut, adik-beradik mati, tidur tu. Jadi bila dia bangun, dia perlu kepada persegaran. Dia perlu pada persegaran. Salah satu persegaran yang mula-mulanya adalah baca doa. Baca doa. Itu antara yang menyegarkan dari segi rohaninya. Kemudian basuh tangan. Kemudian barulah berwuduk. Itu 3 perkara. Sebab Nabi SAW sebelum dia ambil wuduk, baca doa tu masa bangun tidur lagi. Tak gosok gigi, tak apa tu. Dia basuh tangan dulu, baru dia ambil wuduk. Tu. Makna dia bersihkan dulu. Sebab apa tangan kita ni boleh jadi seperti yang kita bincang sebelum ni lah. Jadi nak berkumur dan sebagainya. Tu cara Nabi. Tu cara Nabi SAW. Maknanya Nabi ni seorang yang sangat jaga dari sudut kebersihan. Baik, antara kesimpulan yang boleh diambil daripada hadis ini, yang pertama, Islam memberikan penekanan supaya menggosok gigi selepas tidur pada waktu malam. Sebabnya ialah tidur menyebabkan perubahan bau mulut dan gosok gigi adalah cara untuk membersihkannya. Yang kedua, penekanan supaya menggosok gigi juga diberikan setiap kali berlaku perubahan pada mulut berdasarkan keadaan apa yang telah disebutkan. Jadi sebenarnya telah kita bincang sebelum ini bahawa gosok gigi ni ada juga setengah ulama sebut siwak ni maknanya membersihkan ruangan mulut. Jadi apakah hanya semata-mata dengan gosok gigi itu yang dimaksudkan dengan apa ni kita kata siwak itu? Tidak. Kita guna misalnya apa-apa cecair yang sesuai yang dibuat khusus untuk menghilangkan bau mulut. Boleh pahala juga termasuk. Misalnya kita tahu apa Listerine misalnya, ataupun ada jenis chewing gum yang khususlah untuk menyegarkan. Termasuk juga. Termasuk juga tu. Maknanya tidak semesti gosok gigi. Sebab kalau gosok gigi ni kerap sangat, dia boleh memberi kesan buruk juga kepada gigi tu. Yang ketiga, disyariatkan menjaga kesucian diri secara umum. Ia merupakan sunnah Nabi SAW dan adab yang mulia dan tinggi. Baik, seterusnya kita pergi kepada hadis yang keempat. An Aisyah qalat qala Rasulullah SAW 10 min al-fitrah qassu syarib وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة وفي رواية الختان بدل إعفاء اللحية لم أجد هذه الرواية في الصحيحين ولا في كتاب الحميدي. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 10 perkara termasuk di dalam amalan fitrah. Termasuk dalam amalan fitrah 10 perkara ni. Sebenarnya dalam hadis lain ada sebut lebih lagi. 10 ni dalam hadis ni saja. Dia banyak lagi sebenarnya, setengah ulama kata 30. 30 cuma di sini sebut 10 saja. 10 perkara termasuk dalam fitrah. Gunting misal, kita panggil andai lah misal tu, sama ada nak cukur ke apa misal tu, ataupun gunting nipiskan dia, melepaskan jagut, mana tidak cukur jagut,
kerak sahaja. Potonglah biar agak pendek tu. Kemudian gosok gigi, ini amalan fitrah ni. Memasukkan air ke hidung, membersihkan dia punya ruangan hidung itu. Potong kuku, basuh pelipatan. Basuh pelipatan. Basuh pelipatan ni maksudnya di kawasan ni. Misalnya kata di sini, di bahagian ni, bahagian kita kata di lutut ni, bahagian belakang itu. Itu sunnah tu. Kita basuh. Itu bukan anggota wuduk tu, di bahagian lutut, bahagian belakang tu. Pelipatan lah kita panggil pelipatan. Ataupun di perut kau. Setengah orang tu ada 3 pelipatan perut tu. Misalnya, bagi setengah orang. Perlu bersih khusus tu. Sebab takut lekat daki. Dia menyebabkan bau. Menyebabkan berbau. Sampai begitu sekali. Itu termasuk dalam fitrah tu. Mungkin kita kata orang-orang yang kurus, yang tidak gemuk lah kita kata. Mungkin pelipatan dia hanya di kawasan sendi saja. Di kawasan sendi saja. Itu pun termasuk juga. Maknanya ketika mandi itu perlu diberi perhatian di kawasan itu. Perlu diberi perhatian. Cabuk bulu ketiak. Ini ada bincang khusus lah. Sebab ulama kata berair putih mata dia kata cabuk bulu ketiak ni. Lepas tu kalau cukur tak boleh kah? Tu dia ada perbincangan. Kita tengok selepas ni lah. Cukur bulu ari-ari. Hal ni juga ni ulama kata kalau cabuk ni naya ni. Kecuali dengan cara yang tidak menyakitkan. Boleh lah. Kalau dulu cukur lah. Tu ya. Sekarang ni dia ada. Mana kaedah kita tercabut tapi tak sakit. Guna lah. Itu boleh termasuk gitu. Dan istinja dengan menggunakan air. Sebab hatu hak asal. Ini termasuk dalam fitrah juga. Dah kita bincang dah sebelum ni. Secara khusus. Dalam bab dia lah. Zakaria berkata, salah seorang perawi hadis ni, dia kata Mus'ab berkata, saya tak ingat. Hak yang ke-10 tu bah. Mungkin agaknya berkumur agaknya. Mana berkumur-kumur itu. Yang ke-10 dia tak ingat. Baik, tapi dalam satu riwayat lain yang ke-10 tu ada khitan. Berkhitan. Khusus untuk lelaki lah. Kalau untuk perempuan itu satu khilah yang lain pula dibincangkan atas lah tu. Menggantikan dalam satu riwayat khitan, menggantikan melepaskan janggut. Maknanya dalam setengah riwayat dia tidak sebut ni. Maknanya kita kata biarkan janggut, biar panjang janggut tu tidak disebut. Tapi tepat tu dia ganti kepada al-khitan. Kita ni kita kata jawi lah kalau bahasa Kelantan kita, mana buah kulit lebih tu sebab di situlah dia akan berkumpul kekotoran itu. Mana bagi orang yang tidak, sebab itulah kalau kita tengok dalam internet kan, mana orang-orang yang tidak Islam ni sebenarnya dijaga juga kebersihan, tapi sukarlah, susahlah nak jaga. Sebab kita ni sebenarnya kita bincang tentang penjagaan tubuh badan kerana nak salat tu ya sebenarnya. Hak lain tu kita kata hak yang kedua, yang ketiga, hak mula-mula sekali nak salat biar sempurna. Sebabnya kita kata kalau tidak khitan boleh jadi masalah air kencing, banyak perkara tu akan lekat di situ. Maka nak bertaharah macam mana? Yang asas pun tak boleh sesat. Bab tu pun tak boleh sesat. Kena sesat. Jadi khitan ni sebenarnya satu sunnah. Sebab tu disebut juga. Sebenarnya dalam hadis lain ada sebut khitan ni. Kita belajar dari Sunan Nasa'i. Walaupun tidak disebut dalam hadis ni, tapi ada setengah hadis dia sebut, tapi dia tak sebut ni. Apa kata lepaskan janggut ni. Dia tidak sebut. Tu. Dia ganti pada khitan. Tak apalah. Jadi pengarang kitab Mishkat ini, Khatib At-Tibrizi, dia kata saya tidak menemui riwayat ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan tidak juga di dalam kitab Al-Humaidi. Tak jumpa. Mana hak kata sebut khitan ganti kepada melepaskan, membiarkan janggut itu. Saya tak jumpa. Tak apalah tu. Hadis ini menunjukkan bahawa gosok gigi termasuk dalam ciri-ciri fitrah. Fitrah ni maknanya asal kejadian manusia tu memang bila Allah buat manusia, mana Allah letak. Salah satu yang perlu dilakukan oleh manusia untuk maksud jaga kesihatan diri adalah dengan gosok gigi. Hak tu fitrah. Sebab tu kalau kita tengok orang tidak agama pun dia gosok gigi. Sebab hal ini memang fitrah. Kalau tidak kerana agama pun buat. Cuma lebihnya kita bila kita buat atas dasar agama, kita boleh dua selalu kelebihan. Akan datanglah kita jumpa hadis tu. Dia kata as-siwak ini, dia kata apa ni, madharatul lil fam wa mardatul lir rabbi. Nabi kata gosok gigi, bersihkan ruangan mulut ni bagi orang Islam, dia dapat dua selalu, bersih dan juga redha Tuhan. Akan dapat dua selalu. Untunglah kita. Ulama berbeza pendapat tentang makna fitrah. Abu Sulaiman Al-Khattabi menyebutkan bahawa
kebanyakan ulama mengatakan fitrah ni maknanya sunnah. Sulaiman Al-Khattabi kata bila sebut fitrah yang dimaksud adalah hadis, maknanya perbuatan sunnah. Sunnah Nabi dan sunnah para anbiya sebelum itu. Begitu juga segolongan ulama selain Sulaiman Al-Khattabi menyebutkan perkara yang sama. Mereka berkata maknanya ialah sunnah para anbiya. Sebahagian ulama mengatakan maknanya ialah agama. Setengah ulama kata tak, makna dia agama. Tu kan? Kebanyakan ciri-ciri fitrah yang terdapat di dalam hadis ini tidak wajib di sisi ulama. Mereka berselisih pendapat tentang hukum wajib pada sebahagiannya, namun tidak menjadi masalah. Disertakan bersama perkara yang wajib dan tidak wajib di satu tempat sebagaimana di dalam ayat. Dia beginilah. Dia begini, maksud dia begini sebelum kita baca ayat tu. Dia begini, mengikut ulama, apa-apa amalan, perbuatan yang dikatakan sebagai fitrah, sama ada dalam hadis ni dan juga dalam hadis lain, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunat, ada yang hukumnya mana harus. Sekali itu saja. Makna berbeza-beza, tapi diletak sekali dalam hadis sebagai fitrah, disenaraikan sebagai fitrah. Kan? Baik, tak apalah, kita tengok lagi. Contoh kita kata kalau lebih 40 hari dia tidak cukup bulan hari, setengah ulama kata berdosa. Berdosa tu sebab apa? Itu berkait dengan kesihatan. Sebab kawasan yang kita kata yang tersembunyi begitu tiba-tiba tidak jaga pula. Tambah-tambah kalau dia sudah beristeri. Sebab itu hak isteri dia untuk dapat apa ni kita kata kebaikan di situ. Banyak ulama kita bincang tu, maknanya kadang-kadang kita jaga kesihatan kita ni untuk orang lain, bukan untuk kita saja. Sebab tu kata agama kita ni hebat sebenarnya. Kadang-kadang kita tak sedar. Banyak kau kita tengok anjuran agama ni sebenarnya dia sebenarnya dia bukan merujuk pada kita saja. Kita nak jaga juga orang lain sebab kita hidup bersama, bukan hidup seorang diri di muka dunia. Tu. Misalnya kalau suami isteri, kalau dalam syarah Bukhari tu tak sebut kita akan jumpa juga. Kita akan jumpa lah akan datang. Bagaimana Nabi suruh pesan kepada perempuan bila selesai mandi wajib tu, mandi junub daripada haid tu, kena letak bauan pada kemaluan. Biar bau sedap. Apa tu? Ada orang gidu ke situnya. Di kemaluan dia untuk suami dia. Siapa begitu sekali. Lepas tu hak tu sebut pada perempuan. Tapi tak ada sebut pada lelaki letak bauan tu. Tak ada jumpa hadis. Hak lelaki pun letak juga wangi pada zakar dia tu ke. Sebab dia tak sesuai. Penjagaannya dari sudut mana? Dari sudut tadi. Secukup. Lelaki setara tu pun cukup dah. Tapi kalau perempuan kena lebih lagi. Ada sebab-sebab dia lah. Tu sebab apa? Sebab kita kata biarlah kita sebut lah. Sebab ulama kata sebab kemaluan perempuan ni lebih mudah berbau. Jadi makna Islam tekan lah tu. Tu cara tujuannya untuk kebaikan diri dan kebaikan orang lain. Siapa begitu sekali Nabi SAW ajar kita. Begitu juga kita kata potong kuku. Betul lah sunat, tetapi kalau siapa satu tahap dia jadi wajib. Kadang-kadang hukum ni dia berubah mengikut keadaan. Jadi panjang orang tengok pun jadi orang kata kembali lah, kotor apa. Kita pun timbul fitnah kerana tu. Tu jadi wajib tu. Kalau siapa tahap tu jadi wajib tu. Nak makan apa bahaya. Ada ke setengah tu Misa ni siapa sama orang janggut. Saya pernah tengok dia makan. Bila dia makan tu dia wagi, dia masuk tangan dia akak gitu. Dia makan. Tak boleh makan durian ni. Kalau jenis memang nak makan durian memang tak boleh. Saya kata ketemu lah. Nak macam mana agak. Tapi kalau nak kira dengan sunnah tu salah tu. Siapa setara tu. Siapa setara tu sudah menyalahi sunnah. Boleh jadi berdosa lah tu. Tu maksud dia. Baik. Misalnya apa ni ayat yang dikemukakan di sini. Ayat surah Al-An'am ayat 141 ni contoh dihimpunkan dihimpunkan dalam satu nas perkara yang wajib dan perkara yang tidak wajib. Kalau dalam hadis ni pun begitulah juga. Sebab apa yang disebut sebagai amalan fitrah ni ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Jadi penggunaan itu dalam Quran apa ada? Mana contohnya hadis ini? Misalnya kulu min thamarihi idza asmar waqtu haqqahu yauma hasadih. Makanlah daripada buahnya apabila ia berbuah dan berikan hak yakni zakat pada hari memetik atau menuainya. Jadi hak makan buah tu wajib ke?
ada. Kita tanam pokok dia, kita kata bahagian pertanian lah, zakat pertanian kita kata. Wajib kau makan. Hak keluar zakat tu wajib. Dalam hadis ni kulu ni kalau ngaji bahasa Arab ini fa'il amar, jamak untuk muzakkar mukhatab dia panggil. Fa'il amar ni. Makanlah oleh kamu. Tidakkah perintah tu menunjukkan wajib? Tak apalah. Dan berikan hak yakni zakat itu wajib. Dia himpun sekali. Sedangkan makan buah tu tidak wajib. Maknanya dia kumpul hukum yang tidak sama dalam satu ayat. Boleh tak apa tu. Sebab makan tu harus. Apakah orang bila dia tanam buah, dia kena wajib makan buah tu. Dan dia wajib keluar zakat. Tak ada seorang pun ulama kata gitu. Mana hak makan tadi hukum harus saja. Gitulah maksud dia. Baik. Saya ambil sedikit lagi. Jadi terdapat dua hukum dalam ayat ni. Pertama, perintah supaya makan buah-buahan bila berbuah. Perintah ini hukumnya hanya harus sahaja. Kedua, perintah supaya memberikan zakat. Dah ni tentu wajib lah. Termasuk dalam rukun agama tu. Kemudian Imam Nawawi memperincikan perbahasan berkenaan ciri-ciri fitrah sebagaimana yang terdapat dalam hadis di atas. Antara perincian ciri-ciri tersebut secara ringkas ialah pertama, gunting misai. Iaitu memotongnya sehingga nyata merah bibir. Dia begini, kalau dalam kitab dia sebutlah. Cukur tu sendiri boleh, tapi yang dimaksudkan gunting itu tahap mana? Dia supaya nampak bibir ni. Paling kurang lah kalau kita nak pendek lagi tak apa. Maknanya kalau siapa tutup bibir ni, tu kira-kiranya tidak menepati sunnah tu. Maknanya kita potong misal tu biar nampak bibir tu. Tu memang banyak kitab sebut gitulah, ulama sebut gitu. Di sini disebut tidak semesti kata kita kata cukur lah misal tu. Siapa tak nampak langsung dah. Tidak gitu, walaupun ada yang kata gitu pun. Sebab dia kata menyerupai Yahudi tu. Kalau kita taruh tu janggut cukur misal lepas gitu. Tu pesen Yahudi tu. Sebab tu Nabi tak pernah. Nabi botok kepala ada, cukur janggut tak ada. Sehadis pun tak ada, ulama kata. Tak ada sehadis Nabi ni cukur ataupun kerak pendek. Nabi biar gitu. Cuba Nabi buat jugalah sikit. Tapi maknanya kita kata nak kata cukur, memang tak ada sehadis pun tak ada mengikut ulama. Dan kita pun tak pernah jumpa pun hadis tu. Maknanya sunnah. Tapi kukuk mana pun dari sudut perbincangannya luah lagi. Bak janggut ni. Jangan kita kata orang yang cukur janggut ni orang pokok yang tidak ikut sunnah. Khilafus sunnah dia beri hukum gitu. Tak kena gitu. Banyak kau lagi pokok ikhwanul muslimin hebat-hebat tu. Cukur janggut amal ketemu. Kita nak kata mana? Pada pokok dia tu mati syahid pada. Kita kena faham lah. Jangan lebih-lebih sangat kita ni. Dalam bab ni kena tengok pandangan ulama juga. Yang kedua, melepaskan janggut iaitu memelihara dan memanjangkannya serta tidak mencukurnya. Kerak tu tak apa. Sebab dia setengah-setengah ulama ni ada macam-macam lah. Setengah kata bila kita pegang tu kita boleh kerak situ. Tu pegang gitu kerak. Tu keadaan tidak mutlak gitu. Tapi adalah dalam kitab sebut gitu. Ulama-ulama hadis juga. Ketiga, gosok gigi dan perbahasan tentangnya telah disebutkan sebelum ini dan selepasnya. Keempat, memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya semula. Perbahasan berkenaannya di dalam bab selepas inilah. Kita bincang selepas ni berkenaan masuk air ke dalam hidung, perbincangan selepas ini. Kelima, memotong kuku, iaitu memotong kadar yang melebihi hujung jari. Ia dengan maksud supaya kotoran tidak dapat berhimpun padanya. Bahkan dikhawatiri ia boleh menegah air untuk sampai ke tempat yang wajib dibasuh ketika bersuci. Dia beginilah. Jadi perkara yang keenam tu kita sambung minggu hadapan. Sebab itulah bila kita kena ingat, bila kita ambil uduk ketika basuh tangan tu, kita bukan sekadar buat begitu, dia kena buat begitu juga. Itu cara yang terbaik. Sebab apa kita nak buat? Sebab kalau contoh kita kata kalau kuku, maknanya ulama kata potong tu jangan lebih daripada bahagian isi hadapan ni. Jangan lebih. Tu dikira panjang lah tu. Tidak haram. Cumanya bagi mana amalan Nabi tu begitu. Tu. Jadi contohnya kita kata walaupun pendek tidak melebihi ni, tapi kena bersih juga ni kawasan ni. Itu amalannya. Jadi kita buat begitu dalam keadaan air mengalir, buat begitu dia boleh menghilang kalau ada sikit-sikit lah saki baki kotoran dan sebagainya. Kena buat begitu. Dan sebenarnya ni dengan buat begini, saya baca dalam buku dalam internet tu dari segi perubatan apa, ni perlu juga pembersihan ni. Sebab di kawasan ni kalau tidak dijaga dia terhimpun juga ni. Akan lekat je dengan buat begitu. Jadi kalau kita perhatikan Nabi hak dia buat tu sama dengan mana kita kata pengesyuran lah daripada pakar-pakar yang penjaga kesihatan.
tepat dengan Nabi sebut 1400 tahun dulu. Jadi perkara-perkara gitu kita kena amatilah supaya taharah yang kita buat tu tercapai maksud yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya setakat itulah dulu, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Insya-Allah minggu hadapan kita akan bincang muka surat 20 tu poin yang ke-6. Saya setakat itulah dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.